Untuk itu, majlis mempersilakan pengurusi serta pembentang-pembentang bagi sesi keempat. Dr. Hasnah Bintun diminta untuk ke tempat yang telah disediakan bersama dengan Encik Khairil Anwar bin Muhammad dari Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Dr. Umi Kalsum binti Mat Arifin dari Majlis Perbandaran Ampang Jaya, serta Encik Abdul Rahim bin Muda, Ketua Unit Kesihatan Persekitaran Majlis Perbandaran Kuantan untuk mengambil tempat masing-masing. Dengan ini saya akan serahkan majlis ini kepada Dr. Hasnah binti Bibu untuk memulakan persidangan bagi sesi keempat. Silakan Dr. Terima kasih kepada Cik Pengurusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu sejiwa. Alhamdulillah, pagi ni kita masih lagi bersama di Dewan ini ya. Saya berarti buat masa ni penuh lah, Alhamdulillah ya. Dan diharapkan ini akan tinggal hingga ke majlis penutup pada petang ni. Sebagai awal yang awalnya, sijil penyertaan akan diserahkan di akhir selepas majlis penutup beserta dengan thumb drive. Siapa nak tunggu sehingga selesai. Saya akan teruskan majlis kita pada pagi ini. Saya akan memfungsikan sesi keempat di persidangan ini di bawah tajuk kesihatan awam. Kita ada 3 orang pembentang di sini. Pertamanya adalah Encik Khairil Anwar yang akan membuat pembentangan mengenai peranan pihak berkuasa tempatan dan masyarakat dalam pengurusan masalah anjing liar di kawasan perbandaran. Beliau daripada Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Sedikit untuk pengenalan beliau. Beliau adalah seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran Majlis Ampang Jaya. Kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah dalam bidang pengurusan persekitaran. Tepukan untuk beliau. Alhamdulillah masih gigih untuk meneruskan pengajian demi kerjaya masa akan datang ya. Lulusan akademik, beliau mempunyai master dalam bidang pengurusan persekitaran UKM, ijazah sarjana muda kesihatan persekitaran UKM, diploma kesihatan persekitaran daripada IKU dan sijil safety and health officer daripada Nanyong ya. Pengalaman bekerja, beliau penolong pegawai kesihatan persekitaran MPAJ, pernah terlibat dalam pembentangan kertas kerja multi-country observational study mission on the 3R program di Tokyo, Jepun. Satu tahniah untuk beliau ya, kepada antarabangsa ya. Aktif dalam program ceramah keselamatan pekerjaan dan psikologi persekitaran di Majlis Perbandaran. Dan juga pernah berkhidmat sebagai inspektor kesihatan pejabat kesihatan daerah Gombak. So untuk tidak meluangkan untuk melengahkan waktu, kita menjemput Encik Khairil Anwar untuk berpembentangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih saudari pengerusi yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan tuan rumah di KPKT dan seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Ni hao ma. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pada pagi ini saya rasa sungguh bertuah kerana dapat
bersama dengan tuan-tuan untuk sedikit perkongsian yang telah kita sama-sama jalankan di dalam kawasan pentadbiran tempat saya bekerja, iaitu di Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Jadi tuan-tuan, saya pada pagi ini agak kelang kabut sikit memandangkan dalam tentatif itu kata 8.30 pagi. Jadi saya terpaksa hantar anak pukul 6 di pagar sekolah pagi tadi. Dia tanya, "Abah, kenapa awal sangat?" Dia kata. Saya kata, "Abah ada kelas." So, saya pun datang. Sampai sini pukul 7 suku. Punyalah awal pasal jalan belum jam lagi tuan-tuan. Itu cerita saya pada pagi tadi lah. Minta maaf lah nak berkongsi sikit. Jadi tuan-tuan, tajuk yang akan saya bentangkan pada pagi ini ialah berkenaan dengan peranan ataupun perkara yang sepatutnya kita mainkan sebagai PBT dalam masalah anjing liar, tuan-tuan. Saya rasa semua daripada kita ada pengalaman tentang pengawalan anjing liar ini, di mana ini adalah satu tugas ataupun tanggungjawab di PBT yang memang kita tidak boleh lari, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak sedar, kita tak memperingatkan masyarakat kita ada masalah anjing liar. Public dia pergi telefon siapa, tuan-tuan? Dia telefon bomba. Kawan saya ada di Jabatan Bomba, dia kata apa? Kerja kau ni rel kata. Anjing liar pun dia telefon bomba juga. Sebab kita tidak menyampaikan kita punya tanggungjawab itu kepada public. Jadi mereka pun tak tahu tanggungjawab untuk menangkap anjing ini ialah pada kita lah, pihak berkuasa tempatan. Jadi saya rasa semua PBT yang ada di Malaysia mempunyai unit ataupun jabatan yang ditugaskan untuk menangkap anjing lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kalau kita tengok tuan-tuan, anjing liar ini kita memang rasa, kalau kita tak terlibat, kita memang rasa malas nak ambil tahu lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, anjing liar ini memang menjadi satu tanggungjawab kita, bukan hanya sebagai PBT tetapi sebagai manusia, tuan-tuan. Kita mesti nak atau tidak, kita mesti menyelenggarakan haiwan ini kerana mereka hidup bersama kita, tuan-tuan. Kalau kita kata anjing laut, dia kita tak payah selenggara. Pasal apa? Dia tidak hidup dengan manusia. Betul ke tidak? Setuju ke tidak, tuan-tuan? Setuju ajalah. Sebab kalau tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan kena buat kajian anjing laut pula. Okey, jadi saya dan sahabat-sahabat di majlis sedikit observation tentang anjing ni, tuan-tuan. Anjing ini sebenarnya ialah binatang yang sangat mudah untuk dilatih dan juga sangat cerdik, tuan-tuan. Setuju dengan saya? Setuju je lah. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan sedikit petikan yang tuan-tuan pun dah tengok dekat YouTube gambarnya. Kita tengok bagaimana anjing ini, tuan-tuan, dia mempunyai firasat ataupun kapasiti sebagai makhluk yang cukup hebat. Jadi saya persilakan persembahan yang pertama daripada slide saya, anjing yang hebat. Silakan, tuan-tuan. Kita bagi tepukan sikit. Biasalah orang lelaki, tuan-tuan. Tak perlu lupa nak makan, ya. Bagikan pada anjing tu. Kita ada ke buat opini, tuan-tuan? Haram. Anjing tadi dia mengenang budi dia dapat makan fishball tadi. Dia jagakan paki tu bagi pada tuan yang bagi makan tadi. Nampak? Kereta sebelah habis kena tarik burung. Kereta tuannya dia elak tak bagi burung, nampak? Biar dia kena tarik tak apa. Punya bijaknya anjing ni, tuan-tuan. Nampak? Oi. Sangkanya nak curi. Nampak?
Pasal akan tolong bagi makan je tadi. Dia ingat. Hei, hei. Habis lebur. Letok tu. Dah. Dapat juga kamu. Nah. Cakap lah anjing tu kata nampak. Cakap. Apa halnya kata. Kereta rosak. Bateri weak nampak. Udah anjing nampak. Nampak? Dia tolong sikit je tuan-tuan bagi fishball aja tadi. Nampak? Anjing dia boleh mengenang pertolongan kita daripada manusia tuan-tuan. Macam mana kita manusia tidak boleh menolong mereka ni tuan-tuan. Sekian. Habis sampai di sini sajalah perbentangan saya. Kalau lama kau orang marah pula. Ada satu cerita tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau kita rasakan anjing ini tidak berfaedah kepada manusia. Ada satu cerita berkenaan dengan cerita kartun tuan-tuan, ini cerita kartun ya. Cerita Doraemon. Satu hari Doraemon ini dia buka satu pintu, dia pergi ke alam lain tuan-tuan. Di alam itu, yang berkuasa dekat alam itu ialah anjing. Manusia minoriti. Manusia menjadi seolah-olah bertukar tempat tuan-tuan. Jadi pada ketika itu, kalau betul-betul terjadi, ini memang tak akan jadilah. Kalau betul-betul terjadi tuan-tuan, kita akan berasa susah. Kerana apa? Kita berada di tempat mereka. Mereka pula berada di tempat kita. Jadi mereka akan buat apa yang kita buat kepada mereka sekarang ini. Susah ke? Senang tuan-tuan kalau macam itu. Tengoklah cerita Doraemon tu dulu. Okey. Seterusnya tuan-tuan, ini adalah persepsi warna ataupun penglihatan anjing yang dibezakan dengan manusia tuan-tuan. Anjing ini dia punya kelebihan dia ada banyak tuan-tuan. Ini dari segi kebutaan warna. Dari segi deria bau tuan-tuan, anjing mempunyai deria bau 300 kali ganda lebih baik daripada manusia. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada orang mengedar dadah, kita nak suruh imigresen ke, nak suruh polis ke pergi hidu, tak dapat. Siapa yang pergi hidu tuan-tuan? Anjing. Kalau tuan-tuan pernah mendarat di Perth, Australia, pernah pergi Australia? Saya pun tak pernah. Kawan saya pergi ke Hong Kong. Bila landing aja tuan-tuan, yang akan mula-mula sekali menyambut kita siapa tuan-tuan? Anjing. Anjingnya besar, gemuk badannya. Saya nak tunjuk ke pun tak boleh, saya kurus. Dia akan pergi ke kaki seluar kita. Dia akan cuba menghidu apa tuan-tuan? Ganja. Sebab binatang ini dia cukup hebat. Sebab itu dia dijadikan anjing polis, German Shepherd. Tuan-tuan biasa tengok kan? Dia baling, dia lempar je beg tu sepantah kilat. Beg belum jatuh, dia dapat dulu beg tu. Sebab apa? Dia telah dilatih untuk mencari benda yang manusia tidak boleh hidup. Hebat ke tak hebat anjing tuan-tuan? Tak ada orang. Hebat ke tak hebat? Hebat tuan-tuan. Jadi kita sebagai manusia yang lebih hebat daripada anjing ini kena menjaga dia punya kemandirian dia. Takkan kita nak ambil anjing ni semua, kita tangkap, kita hantar ke hutan. Boleh? Tak boleh. Anjing dia hidup bersama manusia. Jadi tidak boleh tidak, unit ataupun bahagian yang menyelenggara anjing ini di PBT, kita kena take note benda ini dan kita kena perkasakan pengurusan anjing liar di PBT. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? InsyaAllah sekarang ni pun dah hebat dah tuan-tuan ya. So yang ini kalau kita tengok dari segi yang saya cakap tadi, anjing ni biasanya kurang peka terhadap perbezaan warna kelabu daripada manusia dan juga boleh mengesan keterangan pada kadar setengah ketepatan manusia. Ini daripada petikan Condon 2003. Anjing ini nama saintifik dia tuan-tuan, yang ini Canis lupus familiaris. Dia adalah daripada kumpulan karnivor. Antara karnivor yang paling banyak di dunia adalah anjing. Dia dekat-dekat dengan serigala tuan-tuan. Saya rasa dalam ni ramai yang tahu tentang sejarah anjing ni. Sekarang ni di dunia ada lebih kurang 700,000 ataupun hampir 1 bilion ekor anjing.
Dan setiap hari di Korea Selatan tuan-tuan, anjing ini dijadikan sup. Sedap tak sedap? Wallahu a'lam. Saya ada tengok dalam mangkuk, rasa nak makan ada. Orang rumah saya tarik baju. Dia kata, anjing, yokoi, nak makan apanya? Anjing dibuat sup. Memang ada tuan-tuan. Dan ini adalah makanan pada ketika musim panas. Dipercayai apabila dia orang makan daging anjing ini, badan dia akan mendapat habu. Maknanya boleh memanaskan badan. So anjing ini, kita orang Islam memang tak boleh makan lah. Menyentuh anjing pun ada dalam keadaan-keadaan yang tertentu sahaja. Saya ada menulis satu buku yang berkaitan dengan pengurusan anjing ini. Saya cadang nak jual kat luar, tapi saya tak khabar pada pihak KPKT, tak boleh lah jual. Lain kali lah saya jual online. Jadi tuan-tuan boleh tengok kehebatan anjing ini tuan-tuan. Ini promote ni Tuan Musi. Okey, ini yang saya bagi tahu tadi, ini ialah anjing apa tadi? German Shepherd. Okey, German Shepherd ialah spesies yang paling hebat untuk yang saya buat ataupun yang saya kaji permasalahan tentang anjing ini tuan-tuan. Yang pertama ialah terdapat banyak anjing liar yang berkeliaran di kawasan perbandaran dan menimbulkan kacau ganggu kepada penduduk. Biasa tak dapat aduan tuan-tuan. Yang pertama apa dia aduan dia? Anjing dikejar oleh anjing. Banyak aduan, betul tak? Mencicit larinya. Kalau orang kanak-kanak dikejar anjing, masalah sikit tuan-tuan. Sebab biasa budak-budak ni dia lari, dia tak boleh nak mengelak. Tapi kita kalau dikejar anjing, biasa jarang digigit, betul tak? Sebab kita pandai mencilok-cilok tu tak kena lah. Tapi kalau masa tu kita bawa daging ataupun burger dan sebagainya, jaga. Sebab anjing bila dalam keadaan lapar tuan-tuan, dia tidak boleh expect apa benda yang ada, dia akan makan. Jadi tuan-tuan kena jaga. Aduan anjing liar berkeliaran, anjing menyelongkar sampah, ada tak? Disebabkan banyak sampah ataupun solid waste yang dibuang tanpa mengikut tempat yang betul. Okey? Dan anjing ganggu penduduk dan sebagainya. Anjing masuk dalam sekolah dan macam-macam lah masalah yang melibatkan anjing liar ini. Sejauh manakah keberkesanan pengurusan anjing liar pihak berkuasa tempatan memberi kesan ke atas komuniti setempat? Adakah kita punya capability kita sebagai squad ataupun unit yang menyelenggarakan anjing liar ini mempunyai operator tangkapan yang mencukupi? Ataupun hanya ada 2 orang saja dengan satu road dan satu van, seorang driver, seorang turun. Kalau ada anjing, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Masalahnya bila anjing ada, operator kita pula tak ada. Bila operator kita datang, anjing pula tak ada. Mana kita kena buat appointment. Kalau macam itulah. Kalau macam itu jawapan kita bagi pada publik, memang publik tidak berpuas hati lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dekat mana saya buka. Tuan-tuan buka lah dekat mana-mana internet aduan masalah anjing. Cuba tengok masalah-masalah daripada publik ini memang tidak dapat diselesaikan. Kerana apa tuan-tuan? Anjing ini dia menjadi raja. Apabila dia telah menguasai satu kawasan, dia raja di kawasan itu. Bila kita tangkap tuan-tuan, besok ada tak anjing lain? Ada. Anjing lain datang jadi raja pula kawasan itu. Penduduk publik kata kita tak buat kerja, kita tak buat tangkapan. Sebenarnya continuously itu perlu ada. Untuk mengadakan operasi tangkapan yang menyeluruh, kita perlu ada squad yang berbilang. Maksudnya tidak boleh hanya ada satu squad sahaja. Ndak tak nak tuan-tuan kena lantik juga operator, sama ada di peringkat swasta ataupun kita menambah anggota kita untuk proses tangkapan anjing ini. Seterusnya tuan-tuan, adakah wujud pengurusan anjing liar yang teratur dan komprehensif di PBT dan masyarakat bagi mengawal populasi anjing liar ini? Kalau kita tengok di site PBT saja pun tidak tepat juga tuan-tuan. Sebenarnya masyarakat juga memainkan peranan untuk mengekang masalah
pembiakan anjing liar, tuan-tuan. Apa peranan masyarakat sebenarnya yang kita nak highlightkan? Kadang-kadang kita marah pada jiran kita yang membela anjing dan sebagainya, cuci, mandikan anjing dan sebagainya, bulunya jatuh ke laman kita dan sebagainya, tapi kita tidak mendidik masyarakat. Okey, so kita perlu mendidik masyarakat supaya mereka tahu apa sebenarnya tanggungjawab sebagai pemilik anjing nombor satu, dan juga sebagai jiran kepada pemilik anjing. Okey, kalau mereka mengikut peraturan-peraturan yang betul, setelah kita melesenkan anjing tersebut, maka tidak berlakulah masalah gangguan anjing kepada jiran. Jiran kita, tuan-tuan, yang berbangsa Tionghoa, berbangsa India dan sebagainya, mereka ini boleh membela anjing. Kita patut bersyukur, tuan-tuan, kerana ada kawan-kawan kita yang berbangsa Cina dan berbangsa India ini, kerana mereka dikurniakan dalam dunia ini dan mereka boleh tengok anjing ini, mereka boleh jaga anjing ini. Kalau tidak, siapa nak jaga anjing, tuan-tuan? Kita tak boleh, orang Islam tak boleh tanpa sebab-sebab yang tertentu untuk pemburuan, untuk menjaga ladang. Itu bolehlah. Kalau kita bela saja-saja, tak boleh. Jadi kawan-kawan kita yang berbangsa India, berbangsa Cina ini menjadi penjaga kepada mereka. Jadi kita kena didik masyarakat yang ingin memelihara anjing supaya mendapatkan apa dia, tuan-tuan? Lesen pemilikan anjing di bawah undang-undang kecil, undang-undang kecil anjing dan rumah pembiakan anjing. Ada tak? Tak ada ke undang-undang ni? Ada kan? Maknanya, tuan-tuan, kita kena didik masyarakat kita supaya mereka lebih peka tentang masalah-masalah anjing ini. Okey? Ini di slide ini berkaitan dengan masalah diserang anjing. Kalau tuan-tuan masih ingat, tahun 2008 atau 2009, seorang nenek tua telah meninggal dunia. Sebab apa? Diserang oleh seekor anjing. Dan akhirnya anjing itu dijatuhi hukuman mati. Kejam tak kita sebagai manusia, tuan-tuan? Bukan saya kata magistrate kejam, bukan saya kata lawyer kejam, tapi kita sebagai masyarakat yang kurang peka menyebabkan anjing itu telah dijatuhkan hukuman mati. Kerana apa? Menyerang seorang nenek tua sehingga mati. Sebenarnya anjing tidak bersalah. Yang bersalah siapa, tuan-tuan? Macam ceramah politik pula hari ini. Yang bersalah ialah owner of the dogs. Pemilik anjing itu yang salah. Okey, tetapi anjing dihukum mati. Begitulah lekanya kita dalam mentadbir ataupun menyelenggarakan binatang yang sangat hebat ini, tuan-tuan. Okey. Antara objektif untuk kajian yang saya buat ini, yang pertamanya ialah untuk mengkaji kefahaman pemilik anjing berlesen terhadap prosedur pemeliharaan anjing. Bila kita dah bagi lesen pada pemilik anjing tu, dia dah bayar pada kita RM15 contoh. Adakah dengan lesen yang kita beri itu, pemilik anjing itu mendapat pendidikan kesihatan? Adakah kita memberi mereka pendidikan kesihatan semasa kita mengeluarkan lesen itu? Ataupun dia hanya bayar dekat kaunter, bagi RM15, bagi gambar anjing satu. Lepas tu kita bagi dia surat, dia balik bawa lesen. Ataupun kita bagi dia penerangan tentang apa yang sepatutnya dia buat, do and don'ts. Perkara yang dia sepatutnya tak perlu buat, tak boleh buat, ini dia. Jangan buat ini, jangan buat ini dan sebagainya. Maknanya kita mendidik pemilik anjing supaya anjing-anjing yang bertuan ini tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Maksudnya apa, tuan-tuan? Masalah di kemudian hari, bila anjing itu dah tak cantik, anjing itu dah tua dan sebagainya, pemilik anjing tidak boleh lepaskan anjing itu sewenang-wenangnya. Dia mesti bertanggungjawab. Kalau dia tak nakkan anjing itu, apa dia perlu buat? Perlu buat apa, tuan-tuan? Tanam? Tak mati lagi? Bunuh? Tak boleh. Kalau dia tak nak anjing itu, dia perlu menghubungi pihak berkuasa tempatan, dan kita perlu bantu dia untuk melupuskan anjing tersebut.
Ini terkandung dalam undang-undang kecil anjing. Kalau tuan-tuan baca, kita boleh bantu mereka supaya mereka tidak lepaskan anjing ini dan menjadi liar. Bila menjadi liar, dia akan beranak pinak dan bertambahlah bilangan anjing liar di luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, setuju ke tak setuju dengan saya ni? Setuju aja. Okey, nampaknya keadaan dah semakin slow. Tuan-tuan pun saya rasa tulisan ni tak bernampak sebenarnya. Mengenal pasti sikap orang awam terhadap kewujudan anjing liar di kawasan perbandaran. Bila kita nampak anjing liar, apa kita buat? Sebagai layman, kita akan mengacah dia, betul tak? Supaya dia tidak mengejar kita. Kalau dia mengejar kita, kita akan mencari batu. Ni SOP lah. Dia belum kejar lagi, dia baru tunjuk isyarat je, batu dah di tangan. Dia mula nak berlari, kita dah lempar batu, pam, kena cermin kereta orang. Anjing cabut, kita pun cabut. Ini SOP tuan-tuan. Jadi adakah masyarakat, adakah publik tahu apa sebenarnya bila nampak anjing liar ni? Apa nak buat? Adakah kita menyediakan ruang untuk WhatsApp? Sila WhatsApp ke nombor sekian-sekian MPAJ bila ternampak anjing liar. Kita bagi tahu kan? Kalau ada PPT yang buat macam tu bagus. Banyaklah kerja MPAJ. Okey. Seterusnya, mengkaji amalan kerja berdasarkan SOP tangkapan anjing liar di kawasan Ampang Jaya. Ini di kawasan kami tuan-tuan. Kita lihat adakah kita punya prosedur kerja itu betul sehingga memungkinkan bilangan pertambahan anjing liar ini akan berkurang pada satu masa nanti. Adakah kita membuat SOP tangkapan itu dengan betul dan kekerapannya dan sebagainya. Yang terakhir sekali tuan-tuan, mengenal pasti punca wujudnya masalah anjing liar yang berkeliaran di sekitar kawasan perbandaran. Okey. Di Pening dan juga Kedah, 2 tahun lepas tuan-tuan, kita dikejutkan dengan masalah rabies. Masalah rabies yang pada ketika itu agak meluncing, di mana pegawai veterinar negeri telah mengarahkan tidak ada seekor anjing pun boleh dikeluarkan daripada Pening dan juga Kedah. Kerana apa? Kita takut penularan wabak rabies ini tuan-tuan. Bagaimana dia merebak? Dia merebak melalui gigitan. Anjing itu gigit kita. Anjing datang dekat kita, kita bagi tangan, gigit, kita suruh dia gigit. Kena rabies. Tuan-tuan pernah digigit anjing? Mungkin ada yang pernah. Kalau yang bekerja untuk tangkapan, macam kita punya pegawai, selalulah bengkak kaki gigit anjing. Mula-mula kaki bengkak, besok sini bengkak. Pasal tak jumpa doktor dan sebagainya. Penting apabila kita digigit anjing tuan-tuan, perlu mendapatkan rawatan. Kalau tidak, kita dapat hidrofobia. Hidrofobia ni term dia ialah takut pada air. Jadi bila tuan-tuan tak mandi tu hidrofobia lah tu. Kenapa tak mandi? Kena gigit anjing katanya. Okey, so penyakit hidrofobia ini disebabkan oleh virus Lisa virus, virus rabies itu yang boleh menyebabkan kita punya simptom-simptom yang seperti itulah. Risiko maut jika gagal dapat rawatan. Ini dekan daripada UPM kata, Profesor Fuad kata boleh mendapat risiko maut kalau digigit anjing tuan-tuan. Jadi kita kena bagi tahu pada publik anjing liar ini sebenarnya bahaya tuan-tuan. Jadi kita kena war-warkan perkara ini. So metodologi kajian yang saya buat di kawasan Ampang Jaya ini terdiri daripada 2 data, iaitu data primer dan juga data sekunder, dan kami telah mengedarkan 100 borang soal selidik kepada responden yang terdiri daripada pembela anjing, jiran dan juga masyarakat umum serta operator tangkapan sendiri. Dan daripada situ kita telah tengok objektif-objektif yang kita nak capai tadi. Ini saya bagi tahu tadi tuan-tuan, penyakit anjing gila macam 3 negeri. Perlis pun ada juga tuan-tuan. Saya tak pastilah di Perlis, Kedah, Pulau Pinang ni macam mana dia punya density dia. Tapi kalau di kawasan saya, density-nya agak tinggi. Kalau tuan-tuan tinggal di kawasan kediaman yang bercampur, tuan-tuan akan merasai perkara ini. Tapi kalau tuan-tuan tinggal di kawasan kediaman kampung Melayu contohnya, tuan-tuan tak akan dapatlah
melihat kehebatan anjing ini. Okay? Jadi kalau kita tengok pertempatan itu juga, dan kita tengok kawasan-kawasan yang kotor, kawasan-kawasan yang biasanya ada sisa-sisa makanan. Di mana tuan-tuan? Di pasar. Di pasar apa tu? Di pasar yang tidak diselenggara dengan baik, sampahnya lambat dipungut, akan ada kumpulan-kumpulan anjing liar yang bermandiri dekat situ dan akan beranak pinak di situ tuan-tuan. Dan kita boleh tanya dia ada berapa keturunan sini? 3 katanya. Dia, anak dia, cucu dia memang ada di situ. Kita boleh nampak. Okey? Jadi public akan call kita untuk buat tangkapan. Okey? Dan saya tengok tangkapan-tangkapan ini ada banyak metod yang digunakan. Ada saya ingat PBT yang mereka cipta peralatan tangkapan ini, dan ini satu inisiatif yang bagus. Dan kalau kita boleh reka lagi alat ataupun peralatan untuk tangkapan anjing ini pun bagus juga. Kalau tuan-tuan boleh datang dengan inovasi yang lebih menarik untuk mengurangkan anjing liar. Mungkin tuan-tuan boleh memikirkan untuk kita perangkap anjing ini, contoh kita panggil anjing ini beramai-ramai, lepas itu kita kepung dia, panggil FRU dan sebagainya, sembuh baik kan. Mungkin kita boleh buat cara yang seperti itu kalau boleh. Tapi anjing ini bukan seperti kucing, kita boleh panggil dia tak boleh. Anjing liar ini biasanya susah untuk dikawal. Jadi kita perlukan inovasi-inovasi baru untuk proses penangkapan anjing ini. Okey, ini zona kajian kita yang kita buat untuk mengkaji kepadatan anjing ini. Dan ini ialah kawasan Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Kalau kita tengok, separuh daripada kawasan ni adalah berwarna hijau. Hutan simpan. Maknanya kawasan kita ni banyak hutan lagi lah, berbanding kawasan yang telah diterokai, dan dia bersebelahan dengan Bandaraya Metropolis di BKL. Jadi anjing ni pandai. Bila kita tangkap dekat FPAJ, kalau kita tangkap dekat sempadan, tiba-tiba kita turun aja, dia masuk kawasan di BKL. Jadi dia pun tak boleh tangkap, aku dah masuk di BKL, kata kan. Jadi dia lari ke kawasan lain. Yang selalu terjadi tuan-tuan, dia lari ke bukit, dia lari ke hutan, ke belukar, kita susah nak tangkap tuan-tuan. Sebab kawasan hutan, kawasan ini dia berbukit tuan-tuan. Jadi anjing itu akan menyorok dekat dalam hutan, dan bila tak ada tangkapan, dia akan keluar. Biasa kita public dia komplain, bila you all datang aja anjing tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Bila operator tangkapan tu datang, van tu datang kan, anjing tak ada. Sebab apa? Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Sebab anjing dia dah kenal kenderaan tangkapan itu. Nak-naknya kalau ada logo tuan-tuan. Jadi padam logo atau datang dengan kenderaan sendiri, yang kali kedua dan sebagainya. Anjing ini bijak tuan-tuan. Kadang-kadang dia boleh kesan bau operator tangkapan kita tu. Kawan kita tu memang, sahabat kita tu memang bau badannya hebat. Okey? Tapi bau itu menyebabkan anjing itu lari. Ini kehebatan anjing tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba ikut squad tangkapan. Kalau kita duduk di dalam office, kita tak ikut, kita tak nampak. Cuba ikut operator tangkapan, dan kita akan tahu apa masalah yang ada di site sebenarnya. Itu belum lagi kita berhadapan dengan pencinta alam, pencinta haiwan, Greenpeace. Siapa suruh you tangkap itu anjing? You punya kan? Bukan saya punya lah, biar dia makan lah, dia pun Tuhan punya orang juga, dia kata. Tuhan punya orang, dia pun makhluk Tuhan juga, dia kata. Nak bergaduh, nak bertekak dengan pencinta haiwan itu pun satu hal tuan-tuan. Memang dia mencintai haiwan, tetapi dia perlu lebih mencintai masyarakat dia. Dia perlu lebih mencintai jiran dia. Bila anjing tu gigit anak jiran, dia tak mengaku. Dia tak mengaku, saya tak nak bagi makan, tak tahu. Tak boleh tuan-tuan. Yang ini kita kena bagi tahu pada publik. Cik, kita terpaksa tangkap sebab anjing ini mengganggu keselamatan kawasan ini. Sebab saya sebagai inspektor kesihatan, tunjukkan kad kuasa tunjuk kan, untuk tangkap anjing itu dan sebagainya.
Kalau tidak dia tak percaya. Ini semua perkara-perkara yang kita harus hadapi tuan-tuan. Dan setelah kajian yang saya lakukan tu, yang ini adalah jawapan untuk objektif yang pertama tadi, sejauh mana kefahaman responden terhadap pembelaan anjing yang dipelihara mengikut peraturan. Okey. Kebanyakan pelesen ataupun mereka yang memelihara anjing ini mempunyai pengetahuan tentang bila nak keluar bawa anjing mesti kena ikat. Dan kita mendapat keputusan yang sangat tinggi dekat sini. Dan maksudnya apa? Maksudnya bila kita melesenkan anjing itu, pemilik anjing tahu tanggungjawab dia. Tidak boleh dilepaskan. Kalau kita bawa anjing kita bersia-sia di luar, mesti diikat. Okey? Ini satu dapatan yang baguslah kerana mesej kita berjaya sampaikan kepada pemilik anjing yang memohon lesen perniagaan. Okey? Tidak menjadi masalah. Okey? Kadang-kadang kita tengok tuan anjing berjoging, anjingnya dibiarkan berlari. Okey? Sebenarnya perlu dipegang dengan tali. Okey, walau seberapa hebat pun anjing itu, sebenarnya dia akan berada pada satu keadaan yang terancam, dia akan mengancam orang lain. Okey? Ini tangkapan tuan-tuan yang biasa kita gunakan, menggunakan rod. Saya rasa ada PBT yang gunakan kaedah tembak. Ada lagi? Boleh lagi ke kaedah tembak? Dulu di Johor kan, kita ada kes dulu tembak. Tak boleh tuan-tuan, walaupun kita gunakan peluru getah dan sebagainya, menembak itu menampakkan kita terlalu cruel, tuan-tuan, terlalu kejam. Kalau teringin sangat nak menembak, masuk tembak gagak. PBT biasa buat kan, operasi tembak gagak. Sebab kita banyak pemegang lesen senjata api yang tidak boleh menembak di ladang. Sebab apa? Tidak ada ladang. Okay? Tapi senapang dapat kan, pasal tok kita dulu dia turunkan pada kita. Betul tak ada, cuma ada senapang aja. Tapi tak dapat menembak. Bila PBT buat operasi menembak, macam di Selangor kan, kita memang jemputlah yang pemilik lesen senjata api ni masuk. Bila lagi tuan-tuan nak menembak di bandar? Tak ada peluang. Apabila ada hari menembak gagak, turun. Di Selangor RM4 seekor. Betul tak? Orang Selangor ada. Betul tak RM4 seekor? RM4 seekor tuan-tuan. Kalau kita bayangkan dapat 4,000 ekor, bayangkan. Boleh dapat. Itu pakai machine gun. Okey. Ini pakaian sebagai operator penangkap anjing tuan-tuan. Kita perlu sediakan kepada operator kita at least kelengkapan yang lengkap, baju lengan panjang. Okey? Pakai kasut kena pakai. Tak boleh pakai selipar tuan-tuan. Dia punya safety kepada penangkap-penangkap anjing ni perlu, dan kita perlu bagi tahu selepas operasi baju kena tukar sebelum balik. Okey? Kena mandi dan sebagainya untuk mengelakkan balik-balik operasi je terus dukung budak. Dah budak pula kena macam-macam kutu dan sebagainya. So ini masalah safety dan sebagainya. Okey. Yang ini ialah langkah-langkah yang dilakukan sekiranya anjing peliharaan itu beranak. Kita tanya juga, kalau anjing beranak you buat apa? Okey. Ini dikata apa ni? Bagi pada, saya pun tak nampak. Bagi pada jiran. Saya tak nampak dia. Tapi dia punya keputusan dia agak mengejutkan jugalah. Ramai yang hantar kepada SPCA. Baguslah. Maknanya anjing dia bukan nak sekali beranak dalam 3-4 ekor, dia nak seekor aja. Yang 3 ekor tu buat apa? Hantar ke penjaga haiwan. Bagus. Kalau tidak, dia lepaskan yang 3 ekor tu, dia akan contribute kepada anjing liar. Jadi ini kita kena ingatkan kepada pemilik anjing. You tak nak, either you bagi kawan you, suruh dia lesenkan. Sebab satu rumah teres, standard size, anjingnya berapa tuan-tuan? Seekor saja. Kalau kita ada kawasan tanah yang besar, mungkin boleh tidak lebih daripada 4 ekor dan sebagainya. Okey? Persepsi responden terhadap kejuruan anjing liar dan layanan yang diberikan. Ini dia punya maklumat mengenai MPAJ menyediakan perkhidmatan tangkap dan musnah. Adakah publik tahu ada perkhidmatan ini? Dan ada separuh daripadanya tahulah pemilik anjing ini. Dan kita juga ada terima panggilan daripada pemilik anjing, cik, anjing saya dah tua, saya dah nak, cik tolong datang ambil. Kita ambil dan kita lupuskan dengan kaedah yang dibenarkanlah. Okey.
Jadi sebenarnya tuan-tuan, kesedaran di kalangan masyarakat itu ada, tetapi kita perlu tambah lagi ataupun kita perlu teruskan kempen supaya mereka lebih sedar tentang kewujudan masalah anjing liar ini tuan-tuan. Yang ini dia punya masalah dikejar anjing dan sebagainya lah. Antara responden kita, dia pernah mengalami masalah-masalah ini. Anjing yang menunggu di bus stop contoh. Pagi-pagi orang tak duduk di bus stop, orang duduk di tepi bus stop jauh sikit. Sebab apa? Sebab dekat bus stop ada penunggu. Dia dah tunggu. Dah banyak kali telefon tak datang juga majlis untuk tangkap. Jadi dah mengganggu kita punya kehidupan dan sebagainya. Okey, setelah kita kumpulkan data-data daripada responden itu, kita dapati ada 4 penemuan ataupun 4 masalah yang ketara wujudnya anjing liar ini. Yang pertama sekali tuan-tuan ialah pengurusan tangkapan anjing yang tidak mencukupi. Ini yang saya beritahu awal tadi, kita tidak dapat menyediakan spot tangkapan yang banyak atas kekangan bajet dan sebagainya, dan ini merupakan masalah utama. Saya dipahamkan kalau Dewan Bandaraya ada ke di PKL di sini? Dewan Bandaraya sahabat saya tu banyak dia punya squad, antara yang paling banyak lah di PKL. Saya rasa ada 5-6 squad juga. Betul ke tuan? Ada 2 sahabat je lah. Tapi 2 tu dia belum sub lagi. Dia banyak lah. Sebab kita punya tangkapan ini dia kena bersekali. Dia kena bersekali anjing ni. Kalau tidak dia akan lari. Sampah domestik haram menjadi makanan kepada anjing liar. Daripada mana anjing liar dapat makanan tuan-tuan? Satu, kita feed dia. Kita bagi makan. Orang awam bagi makan. Satu lagi, dia mencari makanan sendiri daripada mana? Daripada sampah yang dibiarkan berhari-hari, tidak dipungut. Illegal dumping dan sebagainya. Kita perlu mendidik masyarakat supaya buang sampah dalam tong, jangan baling jatuh di luar tong. Bila jatuh di luar tong, anjingnya akan datang dan anjing itu akan bermandiri, beranak pinak kat situ lah. Seterusnya, yang ketiga, sikap pemilik anjing berlesen yang melepaskan anjing mereka. Bila dia dah tak nak dah anjing tu, dia lepaskan, tak boleh. Okey? Bila dia dah tak nak pelihara dah, ada masalah dan sebagainya, ada penyakit dan sebagainya, tak nak pergi jumpa doktor veterina, dia lepaskan anjing itu. Bila dia lepaskan, dia akan jumpa anjing liar dan akan beranak dan sebagainya. Dan yang akhir sekali ialah pengetahuan yang kurang terhadap pengurusan anjing. Ini adalah 4 dapatan yang saya dapat dalam kajian ini di kawasan saya. Di kawasan tuan-tuan saya tak maklumlah kerana responden itu hanya dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Ini yang berlaku di mana tuan-tuan? Kalau biasa tuan-tuan tengok di Kedah tentang kisah 2 suami isteri ini, di mana dia telah mengambil part ataupun mengambil bahagian yang sepatutnya kita buat, yang sepatutnya PBT bertanggungjawab, tetapi kita tak dapat buat, dia ambil part itu. Dia, Pak Mi dengan Mak Jah ni telah cari anjing-anjing liar yang ada di luar ini, dia ambil tuan-tuan dan dia pelihara. Kalau patah kaki dia, dia buat balut dan sebagainya, dia bagi ubat kulit dan sebagainya, dia pelihara. Begitulah mulianya hati manusia ini. Okay? Dia menjadikan rumah dia sebagai tempat pemeliharaan anjing. Sepatutnya dia tidak boleh, tapi peranan itu tidak kita mainkan. Kita tidak buat peranan itu sehinggakan publik yang buat. Jadi ini mengundang masalah. Dia dicerca, dihina oleh jiran dan sebagainya. Dan Allah yarham Pak Mi ni telah pun meninggal dunia. Sekarang ni tinggal seorang aja, Mak Jah aja yang jaga. So kita rasa kesian pada keadaan ini. Okey tuan-tuan, so antara penemuan kajian saya sedikit lagi, 62% responden mengatakan kekurangan tangkapan menyebabkan banyak anjing liar. 75% responden pernah berhadapan dengan masalah anjing liar. 3/4 daripada dewan ini pernah bermasalah dengan anjing. Betul ke tak betul? Tuan-tuan tak pernah langsung dikejar anjing. Balik ni cuba cari anjing. Okey. Ini saya kata tadi tuan-tuan, di Korea penyelesaian yang sangat mudah, tangkap dan panggang.
Okey. Anjing dijadikan makanan. Ini anjing liar menyelongkar sampah, Kalau kita tengok ini illegal dumping sampah yang dibuang di tepi-tepi jalan. Rumah dia tak nak kotor. Rumah dia tak nak kotor, dia nak kotor tu jauh pada rumah dia. Sebab apa? Dia kata MPAJ lambat angkat sampah. Kita juga yang kena. Okey. So cadangan penyelesaian dia, kita kena kumpulkan ataupun jangan ada sampah haram. Operator tangkapan anjing liar ini mesti dipermudahkan syarat dia, kerana sekurang-kurangnya yang diberi kuasa untuk membunuh anjing liar ni siapa tuan-tuan? Pembantu veterina. Kita tak boleh bunuh tuan-tuan, antara doktor veterina dengan pembantu veterina saja. So ini antara masalah jugalah operator tangkapan. Pendidikan kesihatan kepada pemilik anjing, dan pemilik anjing Malaysia perlu mengubah sikap yang suka melepaskan anjing mereka sesuka hati. Jadi saya rasa tuan-tuan, sampai di sini sajalah saya punya pembentangan, dan saya harapkan perkongsian ini akan menambahkan kita punya keupayaan untuk membendung masalah anjing liar yang merupakan masalah di semua tempat, di semua PBT. Jadi perkongsian ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk pembentangan ini. Dan sekali lagi ada sikit ni games untuk tuan-tuan. Yang ini semua gambar anjing tuan-tuan. Cuba cari panda. Siapa jumpa angkat tangan? Mana tuan? Tu, mana tu? Mana? Sebelah kanan saya tak jumpa lagi. Ni. Bukan. Mana? Tunjuk. Oh ni. Bijak tuan-tuan. Itu menunjukkan tuan-tuan menumpukan perhatian pada penerangan saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Khairil Anwar. Satu pembentangan yang sungguh menyeronokkan. Di samping kita menggembirakan, di samping kita mendapat ilmu-ilmu yang telah dimaklumkan tadi pada mereka yang tidak pernah membuat pekerjaan sebegitu. Itulah tadi dia telah memaklumkan kepada kita Kita cuma mendengar cerita, dan mungkin kita tak ada juga pengalaman dikejar anjing. Kita hanya mendapat maklumat daripada berita, dan penerangan beliau tadi amat memberi makna kepada kita untuk kita guna pakai dalam masa-masa akan datang. Mungkin bagi kita ada pepelajaran sendiri, mungkin satu hari akan bekerja di PBT. Itulah cabaran-cabaran yang akan dialami, dan mungkin juga kita penghuni kawasan kita yang mungkin kita berhadapan dengan masalah anjing terbiar. Kita namakan anjing terbiar. Anjing tu bertuan tapi dia terbiar, berada luar kawasan rumah dia bukan anjing liar, anjing terbiar. Kalau anjing liar itu kat hutan tu. Kalau anjing terbiar, tuan dia ada tapi dia biarkan. That's why kita banyak gunakan definisi lebih kepada anjing terbiar. Terbiar dia sama ada dia bertuan atau tak bertuan. Kalau anjing liar dia cuma anjing yang bertuannya dibebaskan tu dah tak masuk dalam tu. So istilah kami di JKT kita gunakan sebagai anjing terbiar. Dengan itu kita ucapkan terima kasih, satu tepukan untuk beliau, satu pembukaan yang sungguh